Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, sama-sama boleh lagilah kita berkumpul di dalam satu majlis pengajian ilmu sakut paut dengan perkataan yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang pegangan seseorang yang beriman, bagaimanakah dia nak pegang kena dengan apa Tuhan itu kehendak. InsyaAllah kita akan senantiasa duk sambung sama perkataan imam ni. Ia akan merangkungi semua perkara-perkara yang sakut paut dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita ni duk bacanya tentang iman sokmo ni. Kenapa? Kerana yang pertama, iman adalah kemocok bagi seseorang. Dengan imanlah kita boleh jadi orang yang dapat kebahagiaan dunia maupun di akhirat nanti. Kalau tidak ada iman, nescaya kita tak akan hasil gapo-gapo daripada perbuatan kita yang kita duduk di atas muka dunia ini. Walaupun kita nak kemukakan usaha kita banyak mana sekalipun, kalau tidak ada iman, nescaya perkara itu tidak diterima oleh Tuhan yang menjadikan kita sebagai al-insan. Dengan sebab itu, kita kena duk dengar sokmo, kena duk mengaji sokmo. Yang kedua, iman yang kita duk baca ni panggil iman cara-cara yang dipahamkan oleh salafus salih. Kerana tepat kita ni masuk di dalam kata miskin dan fakir.
Pegangi hak salafus salih ni termasuk daripada perkara yang miskin dan fakir. Dalam arti kata tak cukup. Tak cukup orang nak faham, tak cukup orang nak mengajar, tak cukup kita nak bagikan kepada umat masyarakat. Kurang orang nak memberikan penjelasan tentang aqidatul iman di atas mazhab salafis salih. Kurang. Dengan sebab itu majlis kita ni, kita akak mari ni tak kok tu kok ni lah. Kita semata-mata nak mengkemukakan iman ini kepada umat masyarakat. Sekitar kelepas kitab lah, biiznillahi ta'ala. Bab hal lain tu kita nak kecek juga, tetapi kita nak kecek di sudut mana? Iaitu kita nak kecek di sudut kata iman kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala tadi itu perkara yang lebih penting daripada hak mana-mana. Tepatnya kita kalau dalam masalah fiqh, ramai orang cakap. Dan dalam masalah politik, ramai orang cakap. Dalam masalah perniagaan, ramai orang cakap. Dan berbagai-bagai. Kita nak cakap tadi itu, yang penting sekali kita cakap benda yang penting sungguh-sungguh. Lepas daripada tu, hak lain itu sebagai tambahan lah. Dalam khutbah kita pun kita setuh. Di dalam muhadarah kita setuh. Dalam pentafsiran kita pun kita setuh. Dalam pengajian malam harian pun kita setuh juga. Semua tadi itu kita tengah-tengah duk gi. Nah, tengah-tengah duk gi. Tetapi kena bersih dulu pegangnya kita dengan Tuhan. Orang apabila bersih pegangnya dengan Tuhan ni, sekurang-kurang dia tadi itu kenal hak diri dia dan kenal hak Tuhan. Barulah apa nama orang panggil kata dia boleh hidup dengan cara baik. Kalau tidak, berangan pun tak boleh. Duduk atas dunia apa berat dunia. Akhirat esok pun tak bahagia. Akhir sekali kena masuk neraka. Sebab iman tak kena. Ini perkara-perkara yang kita kena memikirlah. Kalau tidak, nescaya kita hidup dengan cara sia-sia. Tak ugikan masa lah. Memang kata Tok Guru mengepek semua. Pasal dia kena mengepek juga. Itu bagi bukan mengepek, nak nasihat. Beritahu kata kita duk mengaji ni harga setara mana. Situ nak faham. Duk di kala yang ke berapa tu? Perkataan yang ke berapa? 120 10 juga Kalau salah Usama? Kata 10. Bu yakin 110 110. 110. Tu. Lah mana? Tengok dia kata. Baca atas tu sikit, dia kata qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'ala al-'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddara dhalika taqdiran muhkaman mubrama laysa fihi naqisun. Malah ni kita nak tengok laysa fihi naqis. Wa 'ala al-'abd, dan di atas hamba. Hamba ni orang panggil maqam al-ubudiyah. Maqam al-ubudiyah. Syekhul Islam dia ada satu kitab nama Al-Ubudiyah. Kitab tu layak bagi kita kena mengaji. Cara kita nak mengabdikan diri kita sebagai kita ni hamba. Nampak tu tak? Dan wajib di atas kita mari dengan ala isti'la. Apa panggil? Ala isti'la ni makna kata perintah daripada Tuhan.
Maka ulama dia sebut lagu ni yakni sebut di atas hikayah daripada hukuman Tuhan, bukan perkataan yang hukuman itu bukan daripada perkataan Tuhan. Tak. Dia kata sungguh, tapi dia kata mukhbiran anillah. Yang dia khabar itu daripada mana? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib di atas hamba. Orang panggil sirah ke apa lagu ni? Kita ayat semalam sirah ke apa? Sirah ismul fi'lil amr. Bermakna ilzam. Ilzam 'ala al-'abd. Makna jadi kelaziman di atas hamba. Bahawa kena mengetahui, kena tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendahului ilmu dia pada tiap-tiap perkara yang ada daripada kejadiannya. Daripada apa? Daripada kejadian Tuhan. Gapo mana kejadian Tuhan? Yakni iaitu makhluqatillah. Allah Taala yang menjadi semua. Tak ada dia dok mengaku kata tu ia jadi gatu jadi kan ni, tak ada. Allah Taala belaka yang dok mengaku dalam Quran dia. Tetapi nya peleka kok mano manusia kita ni sembah lain pada Tuhan. Kita ni mujum tak sembah tikuh. Tak itu? Sembah tikuh. Ya Allah. Subhanallah, manusia Tuhan wi akal apa we gitu, sembah tikuh. Subhanallah. Setengah-setengah semua gajah. Gajah tu nampak besar sikit. Setengah-setengah semua najis. Sembah apa tahu tak? Sembah tak ilmu. Ma'azakumullah. Sembah juga. Ya. Manusia kita gitu. Hak sembah tu biar, tahu tak? Ustaz, doktor, profesor media, mengajar di jamiah. Sembah lembu. Bukan sekadar sembah lembu. Bagian najis hak tu baik pada lembu tu sembah juga. Ya Allah. Sebab itulah wa may yudlilillahu lahu fama lahu min had. Siapa dia Tuhan mensesatkan dia dalam arti kata ya naklah gutu Tuhan wilah tu, fama lahu min had. Tak ada pia boleh hidayahkan dia. Tapi dia masa tak kena. Kemudian faqaddara dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan akan dimakian itu sebagai takdiran, sebagai takdir. Takdir mana? Qadar kan? Akan apa? Dzalika tu akan gapo? Maf'ulun bih tu dzalika. Qaddara fi madhi. Takdiruhu huwa jadi fa'il kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika tu isim isyarat. Dza tu isim isyarat, kaf lil bu'di itu lam lil bu'di, kaf lil khitab. Maka semua tu panggil al isyarah tufidul ba'id. Klik pada mana? I'rab jadi maf'ul. Lumbih. Takdiran maf'ul mutlaq. Masdar taukid orang panggil. Yang nak akak daripada kalimah qaddara tadi itu wahmun wa majaz. Akak tu baik. Ada haqiqatan wa yaqinan. Hakikat lagi yaqin. Zalika ay zalikal madhkur, apa yang telah disebut mari. Gapo apa yang disebut mari? Yakni Allah Subhanahu wa taala mendahului ilmu dia pada tiap-tiap perkara daripada hamba, daripada makhluk dia. Tu mana zalika semua tu. Itu mana zalika semua. Faham lagi? Itu mana zalika sekalian. Itu makna nawi kita faham. Kemudian takdir tadi itu mari dengan sifat pula. Tengok kalam dia. Mari dengan muhkaman mubraman. Muhkam mana kata teguh, mubram mana kata kuat. Mubram mana kuat. Teguh lagi kuat. Lagu mana teguh lagi kuat? Janguk lagi kukuh. Masa kita janguk lagi kukuh. Sungguh orang tua umur kacomel sungguh. Kukuh apa kukuh? Molek apa molek? Yalah tu. Tu makna muhkam wa mubram.
muhkam mubraman. Herak gitu. Laisa fihi, tidak ada padanya pada apa? Tidak ada pada takdir tadi tu. Fihi ai fi takdir tadi itu apa nama? Laisa fihi takdir, laisa fihi ai fi takdir tadi itu gapo nak kata? Naqisun. Naqidun. Apa makna naqid? Naqid mana? Ubah. Nah, ubah. Tiada ada padanya naqidun. Naqadha makna kurang. Makna kurang. Kekurangan. Wala mu'aqibun, dan tiada siapa boleh nak membetulkan. Betul-betul ni makna orang hak salah kita nak betul, tak ada juga. Wala muzilun, dan tiada tiada menghilangkan, tak ada siapa boleh nak menghilangkan. Wala mughayyirun, tu dia. Dan tidak juga perkara tu jadi mughayyir. Apa makna mughayyir? Yakni berubah. Yakni tiada berubah. Wala naqisun, dan tiada kurang. Lebih kurang makna naqidun tu atau atas tafsir. Wala zaidun, dan tiada lebih. Tiada semua tadi itu muta'allaq pada naqisun, hak mula naqidun, hak mula min khalqihi, daripada daripada makhluknya. Daripada apa? Daripada makhluknya. Di mana makhluk itu ada? Fi samawatihi wa ardihi. Ada di langit dan ada di bumi. Kalimah di ni menunjuk di atas tempat. Nampak tu tak? Menunjuk di atas tempat. Faham tak gitu? Maka kalau kita nak terjemah di, tak ada apa? Menunjuk di atas tempat. Tempat tadi tu, kalau malaikat, dia berhajat tak kepada langit? Malaikat ni berhajat tak kepada langit? Berhajat sebagai tempat kediaman dia. Tempat duduk dia. Manusia ni berhajat tak kepada bumi? Berhajat. Manusia ni adalah tempat dia bombing. Mana bombing lah tempat jadi kediaman dia. Wak guna, wak duduk, wak gapo kata gila. Tak gitu? Allah Ta'ala ni mengeluarkan manusia daripada syurga kepada bombing. Kepada bombing. Kemudian kalimah tempat tadi itu ada juga dalalah yang tak menunjuk kata berhajat. Faham dah tu? Kita ni tepat duduk bawah matahari. Adakah matahari itu kena tupai kita? Ada. Faham dah tu? Awi kita faham. Kalimah tempat tu ada banyak dalalah. Kalau dia nak bahas dalalah, bahas tengok. Tak ada gapo. Hurai we kena lah. Tak ada masalah. Nampak tu tak? Kalimah di tu boleh kita terjemah. Tak ada gapo. Hena, ulama kita dah terjemah mari berbagai-bagai, berkorong-korong mari dah. Walaupun korong-korong pun situ bukan hujah lagi. Hujah keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Habis situ. Faham tak gitu? Nampak tak gitu? Jelas lagi perkara hak ilmiah tahawil nak kemukakan kepada kita. Maka ulama dia kata di sini. Dia katakan dia kata ini jumlah ni. Jumlah kita dengar ni lah. Ambil di perkataan wa 'alal 'abdi ay ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu ila akhirih, itu sehingga fi samawatihi wa ardihi tu dia seolah kata jumlah untuk nak takkidkan, jumlah untuk nak taukidkan, nak takkid mana nak mengemaskan jumlah yang telah dulu. Di mana? Jumlah Tuhan kata itu Tuhan pula dah. Imam At-Tahawi kata
wa qad alima Allah Ta'ala fima lam yazal. Fima lam yazal. Adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan fala yuzadu fi dhalika al-adad wa la yunqasu minhu. Makna kata dia tadi itu menepati menepati kalimah hak serupa dengan waqad alimallahu ta'ala fi ma lam yazal tadi itu. Pada fakrah yang keberapa tu? Boleh cari sendiri tak? Mana fakrah tadi itu? Wasa kata duduk depan dah. Cuba kita balik tengok dalam kitab perkataan Imam At-Tahawi hak tu dia kata waqad alimallah tu. Ada tak waqad alimallah? Sakut paut dengan bab ni, bab apa nama? Bab qada wal qadar ni. Pada perkataan Nuh 80 ni. Waqad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan fala yuzadu fi dhalika al-adad wala yanqusu minhu. Situ. Seolah kata di antara jumlah 86 dengan jumlah perkataan yang ke-110 tu orang panggil tafsir setengah di atas setengah. Ingat nah, kita orang ngaji agama ni, perkataan ulama dia tafsir setengah di atas setengah seperti Al-Quranul Karim. Seperti apa? Seperti Al-Quranul Karim. Cari satu ayat daripada Quran yang Tuhan tafsir setengah di atas setengah. Usamah mula-mula. Wari ayat Quran yang Tuhan tafsir setengah di atas setengah. Makna kata satu ayat tu kita faham tak sempurna. Kita lah faham tak sempurna. Ayat Quran tu sempurna. Pasti kita kena kembalikan mutasyabihatil Quran, mutasyabih ni kepada muhkamatil Quran. Satu misal, wari. Ni kelas 3 dah ni. Ada tak Muhammad? Ada? Mana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mufassir dah. Suratul Mudaththir bunyi kata hatta atanal yaqin. Okey, boleh imtiaz. Usamah ada tak? Ada? Fikhi. Ada Umar. Usamah yang kedua. Mawjud? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu suratul Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana pentafsiran di dalam surah An-Nisa? Katakanlah Muhammad. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yalah. Tu kita ngaji kelas 3 dah ni, kena adalah satu daripada ayat Quran yang menunjuk atas tafsir setengah di atas setengah. Kalau tanya hadis, kau dulu kata. Kau dulu nak cedek dulu. Tu sebab tu madrasah ahli sunnati wal jamaah, madrasah salaf as-salih yang ngajar anak murid lagu tu. Pak kita nak ikut mazhab tu, kena tiru dia. Sebab itulah ulama dia kata, siapa dia tiru orang yang jaya, aflah. Jaya. Iqtada bis-salihi, maka kita akan jadi salih juga. Kalau kita ambil contoh teladan orang jaya, jaya siapa kita. Sebab tu jangan gaduh dalam masalah nak hasilkan pekerjaan. Ngaji dulu. Jangan gaduh. Ni gaduh belaka ni berat juga bergaduh belaka. So je hak tak gaduh. Gapo nama? Tahu tak mengapa? Hak tu tak gaduh. Kalau gaduh hak tu agak lebih baik. Kita sebagai pelajar tu kena tahu. Jadi tidak ada seorang mana-mana pun yang nak tasarruf. Ni pegang ahli sunnah ni.
Saya malah nak sebut mana ahli sunnah takut semabur dengan demo. Sebenarnya kita mazhab salah ni lah ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahlul kalam. Bukan ahlul falsafiyat. Bukan ahlul khuza'balat. Bukan. Herat tu. Ahli sunnah mana orang turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dah gitu. Lepas turut sunnah sekarang kena buat lagu mana? Kena ambil sunnah hak thabitah, hak dikaryakan oleh para ulama-ulama yang tulis tercatat di dalam buku-buku mereka yang ada di tangan orang Islam sekarang. Bahawa kata, mu nak turut sunnah, kerana mu rayak rawahul Bukhari. Tak ada pun zaman Nabi. Ini yang panggil, apa tu? Orang panggil kata, zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Jahlun fawqa jahlin. Kata boleh? Nampak dah tu? Gelak di atas gelak. Jelas tu. Kalau kacak-kacak, kau nampak jahil teruk. Kau nampak jahil teruk. Sebab apa orang kata rawahul Bukhari? Kerana banyak orang kerana ada banyak orang curi. Curi apa? Curi akan ilmu hak benar. Nyagi bubuh ilmu hak tak benar kita. Sebab itulah Bukhari mari katuk pitu kata hak benar gini. Kalau tak ada orang menipu, tak kena mari Bukhari pun tak apa. Dah tu. Supaya kita duk royak sama-sama lah. Kita nak belajar ni kena tahu kata apabila ayat Quran kena bubuh rakam. Apa? Kalau tak bubuh rakam takut orang tipu. Kata ni ayat Quran. Tipu dengan Quran juga? Ya, tipu. Sungguh tak? Oh, banyak dalil-dalil yang ada di tangan kita. Keterangan-keterangan yang ada di tangan kita banyak benar. Adalah benda-benda tu. Yang kita dengar. Saya pergi semaya di Busair. Kalau dekat dengan Dumyak tu. Di Busair ni. Tok Khatib Arab ni baca Quran fima ma'nahu ya tu. Qala Allah Ta'ala fima ma'nahu. Baca Quran dengan makna. Nya naik lagu mana atas member? Nya naik baca Quran lagu mana? Nya naik baca ketebah lagu mana atas member tak ada hafal Quran. Tusah kedak jadi tu imam masa Jawi kedak tak tahu. Nampak tak? Nak ayat kata setara tu orang kita. Ni kalau kita pergi, boleh tengok keluar-luar negara tu. Hak reti tu reti, hak tak reti tu. Sebab tu dia kena meletakkan. Ni rakam ni, hadis duk sini, gini. Tidak ada pia boleh tasarruf. Makna nak nafi tubik daripada kita akal fikir orang Islam hak nawi orang Islam iaitu gapo nama? Tak sewi duk percaya kata ada Tuhan yang ada perkara yang lain duk pandai-pandai. Duk pandai-pandai tak sah ada. Tak ada pia duk boleh pandai-pandai. Mai nak ubah, nak kurang, nak tambah, nak gitu, nak gini, tak boleh. Itu bukan kerjaan makhluk. Sama ada malaikat ataupun manusia ataupun jin ataupun binatang ataupun gapo pun kata. Tak, ia bukan kerja dia. Mengatur-mengatur ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Mari orang hak otak kuburi dia kata kan, pas kita duk mengatur cara surat ke siapa-siapa tu salah juga tu guru. Ya hujah mari. Itu apa panggil wahyu syaitan tu. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la muslimun kalamu lam wahidun. Lagu apa? La musyrikun. Tu. Ya wahyu lah tu. Hak mengatur tu lain. Hak tu diizin dalam agama kita. Hak biasa dah iktikad perkara yang gaib ni. Ahli naubah tak naubah dah berlaku lah. Nampak tu? Ni perkara-perkara yang kita kena beri peringatan juga. Tak boleh.
Nabi baca, Nabi amal lagu lain, ya amal lagu lain. Lepas tu mengaku ahli sunnah wal jumu'ah. Sunnah mana? Jumu'ah mana? Kena tanya pula situ. Kalau jumu'ah Nabi, bagaimana mukhalafah dengan Nabi? Dia kata Nabi tak ada larang. Kalau Nabi tu mari kepada ini dunia bukan lari yang sungguh, buat apa Tuhan suruh kita ikut dia? Cuba kita kira dengan logik akal. Buat apa? Kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu limaza? Kenapa? Li'annana nashhad annana sanattabi'ahu. Kita menyaksi kata kita ni akan ikut dia. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqan. Tak itu kan kita ada royak mari pegangnya kita, ibadat kita, budi pekerti kita dan sebagainya. Faham tu? Tu dia. Maka tidak pia pun nak boleh mengubahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala qada dan qadar. Dan tak ada siapa pun boleh nak menolakkan qada dan qadar. Kerana apa? Kerana kerja itu kerja Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja yang lain. Allah Ta'ala kata mana? Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah Ta'ala yang memutuskan. Tidak ada pia nak membekikan hukumnya Tuhan. Beki dengan apa? Nak tambah, nak kurang, nak ubah. Nampak tu tak? Ni tak boleh sama sekali. Maka tidak ada siapa pun di kalengnya dunia mana, dalam kalengnya mana-mana. Tak kira ada di langit ataupun dalam bumi. Nak mengkurangkan, nak mengubahkan sesuatu daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada Tuhan catat mari dah, dia kena berlaku sebagaimana Tuhan khandak. Apa nak ada apa lagi hak lain? Kalulah Tok Wali tu boleh mengutuskan, mentasarrufkan dunia ni sebagaimana dakwah Fuak Khuzak Balad tu. Fuak pelasapah tu, fuak tak pakai kerja tu. Buat apa Tuhan tak rayak dalam Quran? Kenapa Nabi Muhammad tak rayak dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Cuba kita kira. Nabi kata, taraktu fikum ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Apa nama? Al-Qur'ani was sunnah. Kalau tak ada dalam dua ni, tak tahu. Kena lu dah tu. Nampak dah tu? Kena lu dah tu. Baik. Setelah daripada tu, apabila seorang Muslim itu dia tu pegang sebagaimana perkara tersebut, dia berasa kata dia itu berasa tenang. Banyak daripada keraguan dan waham-waham. Faham tu? Kalau pegang lagu tu. Tetapi bukan makna demikian itu bahawasanya kita tak kena buat kerja apa-apa ambil dengan asbab, tak. Kita kena mengambilkan dengan asbab dan kita kena buat amal. Tolak rezeki yang halal. Mengambil dengan asbab yang boleh. Itulah makna kita beriman dengan qada wal qadar. Tak gitu. Nampak tak lagi? Lepas daripada tu Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala nak kata lagi sebagai penutup bagi ini masalah. Katakan tu Muhammad, wa dzalika min uqadil iman wa usulil ma'rifah. Wa usul ma'rifah. Dengan molek berarti baik. Takut taknya faham pula di sini. Tu dia. Dia nak katakan di sini, dia kata wazalika. Dan dimakian itu, dimakian mana? Dimakian daripada semua kesimpulan iman tu. Semua dimakian itmaf. Wadzalika ay dzalika al-madhkur min masail iman bil qada'i wal qadar. Daripada masalah-masalah kita beriman dengan al-qada'i wal qadar. Wadzalika ay fi masail al-imani bil qada'i wal qadari. Beriman qada dan qadar. Masalah tu makna zalika. Maka beriman dengan qada-qadar tadi itu
min uqadil iman. Apa makna min uqadil iman? Yakni daripada kesimpulan iman. Daripada kesimpulan iman dan kesempurnaan iman. Murajaah sikit. Iman di sisi mazhab salah ni, hakikat dia takrif lagu mana, Muhammad? Al-qawlu bil lisan. Kemudian? Betul? Tamam? Wa yanqusu bil isyan. Usamah hak ni. Lahana kata. Al-qawlu bil lisan wal arkan. At-tasdiq dulu. At-tasdiqu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarhi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Biar sebut ini perkataan ni. Ni ijma' ulama salah di atasnya. Al-Imam Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia di dalam kitab dia mau kata, ganonnya mengaji kitab tinggi gitu lalu. Tak ada mengaji hak tinggi. Ambil perkataan orang tinggi supaya nak naik sama dengan dia dalam arti kata kepada masa mereka itu duduk, iaitu masa salafus salih. Masa salafus salih ni harga tak? Tinggi tak pangkat di sisi Allah Ta'ala dan Rasul? Nak buat lagu mana kita itu naik sampai situ? Kena ambil perkataan dia lah, mari peheh. Tu baru kata mazhab salah sungguh. Nampak tak? Wa usulil ma'rifah. Dan usul ma'rifah. Apa makna usul ma'rifah? Iaitu daripada segala asal usul pengenalan. Pengenalan makna kata asal usul kita nak mengetahui, mengenalkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluddin kata ana an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Awal-awal agama kena pergi hak tu dulu. Faham ambil mana tu? Ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia utuskan Muaz kepada Yaman. Nabi katakan Nabi kata innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahada falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Iaitu suruh mengajak mereka itu hak mula-mula sekali, iaitu mengasahkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu usul dia. Nak kenal tu hewat kan? Ngaji. Apa dah? Kitabnya Quran. Nak kenal tu hewat mana? Baca kitab dia dah. Lah mana Usamah? Nak tu hewat mana? Ngaji juga. Habis wah dah tu. Tengoklah Quran. Tak lagi tak jauh tu. Kenal Tuhan, jawab hak kena, iaitu mengenal dia, mengikut dia. Nak kenal, kita kenal mengikut dia mengenal. Tu cara. Bahawa kita tanya, di mana dia mengenal? Baru jawab dalam Quran. Ni pala tak ada ni, ada ikut ni. Apalah ni. Nampak tak tu? Tapi tak apalah, wari ekor dulu pun tak apa dah. Mula-mula kita mengaji pasal dia. Kalau kita jawab kena belakang, tak kena mengaji. Sebab tu dia tak boleh duk rasa kecil hati. Jawab tak usah kena. Sebab kita orang mengaji. Kena tak kena apa kita orang mengaji. Tapi ngajar salah, hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Ngajar wajib kena betul lah. Kalau salah kena rajuk. Tapi tak usah berkuah. Nampak tak tu? Badan kan gitu ya. Habis itu. Itu makna apa nama?
cara kita nak beriman dengan qada wal qadar. Panjang qada qadar Imam Tahawi kecil. Awak apa? Kerana ada orang engkar dia. Dia engkar. Ashab Wasil ibni Atta. Ashab Wasil ibni Atta. Engkar benda ni. Dia ashab dia. Segala-gala tokoh-tokoh a'immah Mu'taziliyah. Semua engkar belaka, tak ada qada-qadar di sisi dia. Dia tak beriman. Ambil mana Wasil ibn Atta? Ambil daripada puak-puak Qadariyah. Puak-puak Qadariyah. Maksudnya di awal berlaku perkara ni di negeri Iraq. Sebab itulah Nabi kata hunalika az-zalazil wal mihan. Hunalika yatla'ul qarnu syaitan. Ni ambil hadis tu oleh puak-puak tokoh-tokoh kuburi dan khurafi, ni kita hauk di riak. Ni kita hauk di riak. Tak ada seorang pun di kalangan syurahil hadis ambil semenjak dulu hingga sekarang hak takut ke Tuhan lah. Syarah lah tu tak ada. Orang tak ada nu belaka. Tak di Iraq belaka. Tu hak Nabi khandak. Apa kita tak ada mengaji mana hadis, mengaji fiqh saja, mengaji tasawuf saja. Orang pusing kuta agak, tak ada apa gebah situ. Sebab tu kena ngaji wi banyak guru sikit, dengar wi banyak sikit, insya-Allah kita selamat. Hai gitu. Sudah di situ. Mari kita nak mula hak lain lah pula. Dia kata apa nama ni? Wa'tirafi bi tauhidillah ta'ala wa wa rububiyyatihi. Mari dalam tauhid rububiyah. Nampak lagi? Di mana ada tauhid rububiyah, uluhiyah, tak ada orang salah, tak bisa duk karet. Ngaji lagi kita salah. Tak. Tu masalah tu. Orang panggil kata kecek wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Waktu pandai baca kitab ada tu. Pandai. Pas kita baca ayat tu selalu ke dia. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Boleh baca. Pandai baca kitab, ya ahli kitab juga. Hei ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kelajak dalam urusan agama. Lagu mana kelajak urusan agama? Siapakah akaknya Uzaid jadi anak Tuhan? Akaknya Masih Ibn Abi jadi anak Tuhan. Bahawa ikut dua jakah tu, dua langkah, dua jalan ni buat tu, akak Nabi Muhammad jadi lebih pada makam Nabi. Ada? Tak isbat kata Allah Ta'ala tertinggi di atas arash, tetapi ia isbat kata kasut Nabi di atas arash. Sebab tu ia tak atas kepala. Saya kata tak kena tak atas kepala, catu di dahi tu molek. Tak sini. Nampak dah tu? Tak di dahi tu. Sekarang lah ni duk dapat kiblat dah. Baru anak cucu sikit lagi agak boleh jadi semua muka tu boleh jadi. Tak tahu lah, wallahu a'lam lah. Minta Tuhan tak tahu jadi gitulah. Minta Tuhan jauhlah umat Islam daripadanya. Ada gitu. La taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kecek malaikat benar. Ya tahu terkadang tapi kecek tak benar. Tu tak lehnya. Ada lagi. Ni tu panggil Capaliung. Banyak nama dia, Capaliung lah, Kuburiyung lah, Khurafiyung lah, banyak. Ahli sunnah tak. Ahli sunnah, ahli tiba'. Ingat, ini bukan panas kita kecek gini. Nak orang awal faham boleh dah. We faham kata orang duk royak gapo-gapo. Guna ni akal. Akal hak tu hawi ni cuba letak atas mizan tengok. Ni tak pandai tengok mata kilo ni. Letak benda hak sekerai kata sekilo. Tak hak sekilo kata speaker. Oh payah kecek dengan demo. Faham tak? Hak saya royak ni faham tak? Lepas tu dia buat super.
Di antara emas sekerai dengan ikan kering sekerai. Payah pula tu. Yang ambil kilo hak timbul ikan kering tu, timbal emas juga. Ya kilo lain-lain. Bukan kilo tulah-tulah. Kilo emas, kilo lain. Kilo mata cicing, kilo lain. Ya ada cara-cara dia. Ni, hanya digano kita nak timbal hak ni. Kita nak timbal. Tak faham tak kan? Orang pakai emas besar ni. Berapa kok ni besar ni? Lebih pada 5 kok. Oh, 5 kok. Memang kata beratnya mana? Ni gini-gini ni kata hak emas tu dah. Hanya kita tak kilo ikan kering dia. Tak kena ni. Tu dia tak jadi 5 kerai gak. Tak jadi 5 kerai gak berat. Ni perkara-perkara yang kita kena tahu. Faham tu tak? Wa'tirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi. Dan kita kena mengaku juga, makna kita kena berimej juga dengan qada Tuhan tadi itu, dan kita mengaku dengan mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Ulama syarah kata berimej dengan qada itu masuk di dalam bawah rantingan tauhid ar-rububiyah. Masuk dalam aturan Tuhan. Kita kena mengifratkan perbuatan Tuhan tu. Kata Tuhan hanya jua yang mengada, yang menjadi, yang mengatur, yang mengqada, yang mentakdir. Allah Ta'ala hanya jua, tak ada dah 3, 4, tak ada. Dah gitu. Bahawa apa yang duk kacau sangat nak uai tauhid rububiyah? Kerana nak isbat kata Tok Wali duk uruh ni. Lagi masalah. Ya nak uai Tuhan rububiyah tu uai tu baik, lepas tu ya boh Tok Wali dalam tu masuk atik. Tok Wali manusia. Lepas Tok Wali sendiri tu reda. Tak reda buat dia nak kat kan. Syekh Abdul Qadir Jilani kalau nya ada dia tak reda. Ia lagi, kata lagi daripada awliya illahi subhanahu wa ta'ala, mereka molek-molek tu tak reda. Hingga Syekh Sya'rawi kena pentafsir ahli hak duk di Mesir tu, Syekh Sya'rawi alaihi rahmatullah, dia lari anak dia Abdul Rahim tu, jangan bina kubur aku. Tapi anak dia tak dengar. Bina juga kubur. Hak tu salah anak dia, bukan salah dia. Syekh Mutawalli Sya'rawi dia pesan, jangan buat gitu gini. Ni jadi masalah lah, masalah belaka. Sebab tu kita jangan duk kata ke ulama. Nampak tu tak? Ulama ni yang molek. Syekh Abdul Qadir Jilani apa salahnya dia? Tapi orang ada istirasah dengan dia, hak salah hak istirasah tu. Hak dak minta, Tok Syekh Jilani, hinggalah aku sakit kepala ni. Ya sal. Dia minta tu. Minta betul-betul itu. Banyak Tok wali-wali hak pesing demo dak akak tu. Kalau dia apa nama? Silap jalan, orang panggil sesak jalan. Dalam hutan, dalam padang pasir, dia panggil satu wali dia tak panggil tu Ada dalam kitab kamu, ada dalam kitab kita tengok dengan mata. Kita tak kecek benda kita tak tahu. Dan boleh kita tengok apabila saya pergi di tonton, pergi tempat dia mau duk buat situ lah. Pergi tengok. Allahu Akbar. Allahu bi'ali. Pelik-pelik ajaran tu saya mau nak kat sangat tu. Paktai kita alhamdulillah tak ada benda-benda lagu tu. Tapi kita kena kecek. Jaga-jaga beli payung dulu. Ujian tak ada turun lagi pun tak apa. Dia murah sikit. Tak gitu. Kalau mari ujian dah nak beli payung. Demon ni berhajat ni. Jadi banyak kara. Nampak dah tu? Dia banyak kara. Sebab tu kita kena duk jaga bla-bla. Imam Tahawi kata kana wa'tirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi. Wajib kita kena berimej. Kata Tuhan hanya jua yang mengatur, yang mengurus. Lepas tu dia mau qiyas kata, apa? Malaikat Jibril, malaikat 10 tu. Tak kata Tuhan siapa malaikat 10, Mikail waktu turun hujan, malakul maut mati. Ya hujah ya atas. Ya hujah. Pas kita tak ngaji, tak nampak hujah dia. Nampak.
Nak jawab agama kepada diri kita, tu sudah balah lah ni lagi. Asal balah. Balah apa dengan orang? Bodoh kita. Nak jawab ke diri, nak jaga diri, tak suruh gelicir pada dia. Nak buat mana? Tatbiq di atas. Tatbiq di atas malakul maut. Tuhan kata mana? Qala subhanahu wa ta'ala, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Kalimah wukkila bikum makna gana? Makna diwakilkan. Apa makna diwakilkan? Makna diuruhkan. Apabila kata orang dikena wakil, ada tak wakil? Ada. Hanya mewakili tu ada ke tak ada? Tak ada, tak panggil tak wakil. Ni akah tu. Hanya kena ligat lagu tu nak main dengan dia morning baru tak apa. Faham dah tu? Wukila bikum. Malaikat ni diwakilkan kepada apa nama nyawa hak yang nak cabut mati tu. Wukila bikum. Dalam ayat satu lagi Tuhan kata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Taala yang mematikan jiwa tadi. Bagaimana kita nak hipung di antara dua ayat? Hak ni kata malakul maut yang memati. Hak nun kata Allah Taala yang mati. Maka dalam ayat tu Tuhan kata sendiri kata malaikat ni diwakil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita percaya mengikut Tuhan raya bukan mengikut hak lain raya. Pahak demo raya kata wali ghaus, wali nujabat, wali nuqabat duk jaga ke langit bumi ni ambil dalil pada mana? Wali ghaus, wali nujabat, wali nuqabat biasa dengar tak? Wali abdan, banyak wali. Tak apalah tu. Nak tahu kata hak duk jaga ni, langit jaga hak ada wali dia, hak ni bumi wali, bukit wali, laut wali dia. Bukan malaikat. Malaikat lagi kan? Hatu nak royak kata dia nak putus tauhid rububiyah tu bek tu. Faham lagi. Dia mau nak buat gapo? Kena tahu kata kita ni. Murih ni. Kecak-kecak gini ni murih ni. Tapi tak apa. Nahnu la nakhaf illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak takut malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak royak Tuhan, murih kita pula. Baik dia mau murih kita, pada Tuhan murih kita. Kita kira gitu. Sebab tu puak ngaji agama nak letak hati. Sebab tu guru saya tarbiyah kata kalau nak kecek benar-benar muh nak rela diri makan roti kering dengan garam dia kata. Nak rela. Tu ya tarbiyah kita. Kena Syekh Mullah Al-Qari tak? Tu kitab Mirqatil Mafatih Syarhi Mishkatil Masabih. Dia tak sih pegang jawab tu apa-apa pun sebab dia mau nak kontrol dia. Nak kontrol dia. Nak jadi supaya dia mau nak dia sanggup buat apa tahu tak? Dia orang Mekah, dia orang Kok Nun, orang kok luar tu, orang Jami asal tu Kok Nun. Mai duduk di Mekah, Maki asal. Iaitu mari duduk Mekah besar Mekah, jadi alim di Mekah. Tahu dia buat apa tahu tak? Jahit kasut ya depan masjid. Jahit kasut. Kasut siapa dia nak sipek, ya jahit. Ulama, sah karya kitab Mirqah ni dok gini kitab. Ulama. Pada demo dah boleh, demo ni sipek je ya, buat pandai-pandai masalah hadis. Cik baca lah sejarah. Baca lah sejarah. Gapo boleh. Baca lah sejarah, gapo boleh. We faham molek. Nampak dah tu? Tu dia, cara-cara dia. Nak kita reti, nak kita jelas kata kita sebagai orang nak kerja agama ni kena sikap lagu tu. Bukan mana kata mudah-mudah gitu. Demo heret kat senyap, jahit mulut demo kat senyap. Tak. Pak ummah nak jadi lagu nak belakang. Ummah kita nak jadilah mana? Kena tutak sini pendiri ya. Kena ambil pendiri ya. Kena jelas, tapi jelas kita dulu, jangan gaduh. Ni terkadang isu banyak dah. Saya sebut tadi kan isu tu isu ni, isu tu isu ni, tapi asas tak ada. Kita bukanlah tu. Kena ada asas. Minal bidayah ila nihayah. Satu tangga. Ya kena lagu tu cara. Jangan gaduh ni isu. Isu agama sekarang lah ni. Tahu belakang. Tapi tak tahu sungguh siapa. Tak bukan lagu tu. Faham tak gitu?
Jumpa lagi kalimah rububiyah dalam perkataan orang salah. Hang tu duk gangan tu. Nak sapuh tak leh tu. Tu. Allah, letih kalau main orang pesen tak ada apa? Tak ada menyaceh bahasa tani panggil. Tak ada kaedah. Sebab tu Imam Syafi'i dia bangun pergi halu dah. Dia tak saya kecek. Imam Nawawi tak kecek, Imam Ghazali tak kecek. Dia tak saya punah masa, rugi masa. Ibnu Taimiyah tak kecek. Kecek apa? Tak ada, tak tahu qawaid. Nampak tu tak? Tuhan kata teruk demo tu hak pasal tu. Teruk pada hema lagi. Hak tu teruk dah tu kita tak wani nak sebut juga takut tergurih hati, tak usah sebut sangat dah benda-benda lagu tu. Mulut kita ni kita pakar tepat-tepat. Hak kasar-kasar tu tak usah waktu baiklah. Syekh kita ni, Syekh Dr. Ismail hafizahullah taala ni, Tuan Guru Haji Ismail Abdul Rahman ni, dia pernah tarbiyah anak-anak murid dia, termasuk kita seorang dalam tu. Hak budak zaman tu dia dak royak kata, hak tajir-tajir tu jangan waktu baik sangat dia kata. Hak tajir-tajir tak sah. Sebab tu saya tak guna mana kalau malaikat tepat dia. Pasal dia lah. Kalau tepat dia, kita kena sebut. Nampak kan? Nampak tu dah? Wa'tirafi bitauhidillahi ta'ala wa rububiyatihi. Dan rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kata fi kitabihi, di dalam kitabnya. Ni cara ngaji mazhab salah. Ya raya ayat Quran. Ya raya hadis Nabi. Gitu. Pak dia mau tukar hadis Nabi dengan Wahabi, hak tu duk lari tu. Kenapa? Allah, tak ada arah sungguhlah manusia kita. Orang Arab khabar belaka dah. Orang Arab kalau sebut pasal tu, orang jebek main. Oh, dia kata teruk dah mu ni. Sabit tu hak tokoh-tokoh hak khurafat hak ada di negara Arab dah. Cuba kita pergi masuk dalam majlis dia. Tak ada orang Arab duduk. Tak ada. Orang Asia kita duk turutlah lah tu. Orang Arab je tak dengar. Dia tak pakam mula. Tapi kalau majlis mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar kisah hak sungguh, juta duk bawah. Bukan makna kata sore dua, juta-juta duk depan ulama dia. Hak tu orang putih takut tu. Orang Zionis, orang Sahyuniyah takut, Yahud dan Nasara takut tu dah tu. Sebab dia makan hati ni. Quran ni yang makan hati. Hadis yang makan hati. Berita plesu tak makan hati. Nah, dia tak makan hati tapi yang makan tuai. Herak, tak makan hati makan tuai, gelecoh ahli sana. Tuhan katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap sesuatu. Tu dalil tu, ingat molek tu. Orang tanya kata mana Tuhan ayat tu Tuhan jadi belaka. Tak ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalalah tak wadihah. Nak hak dalalah wadihah, hak nyata. Faham tak? Usama, faham tak? Jangan ada waktu baik. Lama kata mana dalil kata Tuhan jadikan semua perkara Ar-Rahmanir Rahim. Tak. Ya bukan tepat tu. Ayat Quran je memang, tapi waktu orang tak kena pada tepat. Kalau waktu orang tak kena pada tepat, supaya kita gapo? Jangan risau satu. Ambil selipar pakai di tangan. Pandai dia. Nampak tu tak? Ambil selipar tak di tangan. Molek tak tengok? Tak molek. Buat apa? Ambil piah tak kaki. Tak boleh. Orang kata tak sempurna. Kalau kita faham situ, kena faham tepat kita nak buat dalil. Sebab tu Quran hifz, kena hafal. Kemudian mengaji usul tafsir. Kemudian kena mari rumah lah pula. Tu dia. Wa khalaqa kulla syai'in, dan telah menjadi akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tu jadi semua. Wa faqaddarahu taqdira, maka dia mentakdirkan akan perkara semua tu sebagai pengtakdir.
sebagai petakdir. Mana yang takdir semua? Kulluh. Ni Imam Tahawi wari. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala bawa data di sini. Kemudian pula wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ada dalam mata tu? Ada. Wa kana amrullah qadaran maqdura. Makna kan wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah pekerjaan Allah Ta'ala itu qada yang ditakdirkan. Qada yang ditakdirkan. Faham tak? Semua urusan Tuhan tu Tuhan takdir mari berlaku. Duk dalam kandak ki Tuhan semua. Jelas tak gitu? Faham lagi masalah Tuhan uruh tu? Faham lagi? Faham lagi Tuhan mewakilkan kepada malaikat? Faham lagi? Jibril dia tak boleh turun kalau Tuhan tak izin. Nabi duk pergi di bukit tu lama mana? Sampai kau orang ni mengejek kepada Nabi tu, Tuhan tu Jibril tak turun dah beci dah kamu. Nak ayat kata tak turun. Illa biiznih, malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalul al-malaikah tu malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala tak turun. Pihak lain, pak hujah. Malaikat Mikail jagakan hujah. Kalau Tuhan tak izin, tak turun. Kita iktikad apa hak Tuhan rakyat dalam Quran. Apa hak manusia rakyat, hak tak ada dalam Quran, nak kita pegang tentang bab ghaibiyat, tahu habis. Sergah. Buat apa? Kerana benda tu tak ada dalam ajaran kita. Nak beriman benda gaib ni Tuhan saya. Tuhan perkara yang gaib, malaikat yang gaib kan syahid. Gaibun. Cuba tanya untuk nenek moyang kita. Ada lagi sekali dengan kita, tok kita, katuk nyia kita, kalau ada lagi lah. Itu bagi mana? No. Pernah tengok dah malaikat Jibril? Ada. Pas beriman dia kata malaikat Jibril tu ada. Tu yang kena gitu. Bah kalau kata biasa tengok tak wali Raus, wali Nujabak, Nuqabat biasa tengok tak? Tak juga. Gaib dah tu. Gaib. Tapi apa hak ni kita tak boleh, hak ni kita boleh. Sebab hak ni ada dalam ajaran. Hak ni tak ada. Pada mau kata ada, ke muka. Qul hatu burhanakum in kuntum kadzibin kasadiqin. Sadiqin. In kunta mudda'iyan fa'alayka bid-dalil. Kalau mu dakwa, bayinah. Tak apa. Mu dakwa atas tanah ni tanahmu. Okey, mari kertas catat teh kata ini jamin kata di tanahmu. Okey, mari. Aku nak terima. Tak ada kadzib. Dusta. Ya kena lagu tu. Faham tu? Fawailul liman sara fawailul liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasiman. Apa pula yang nak kata di sini? Maka jadi kecelakaan bagi mereka yang menjadi hatinya hati yang sakit, hati yang jadi masalah dengan masalah qada dan qadar. Celaka ya. Ulama kita syarahlah mana sini. Dia kata orang yang memasukkan hati dia di dalam urusan qada dan qadar dan mensyokkan padanya, dia adalah orang yang khasimun. Apa makna khasim? Khasim ni makna kata orang yang deraka kepada Tuhan lah. Kita kecil mudah-mudah. Khasim apa panggil? Wa huwa aladdul khisam. Itu khasim. Faham gitu? Khasim. Dan tidak sah iman seseorang malaikat dia kena beriman dengan qada dan qadar di atas tangga yang empat.
Ingat tak Usamah? Tangga yang keempat, bab qada. Tahu tak? Tahu tak? Itu Umar. Kalau Maratib al-qada'i wal qadar. Kena ada ulai semua. Tahu tak? tak tahu. Tak tahu. Hang tahu Usamah ni? Tahu tak? Basri tahu? Tak tahu. Tak sama balik kita. Duduk lah sini. Ada tak? Ada tak Muhammad? Ni ada. Nak cucu. Pertama, al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalq. Bahasa Jawi, ilmu Tuhan, catat Tuhan, kandak ki Tuhan, kejadian Tuhan. Pak perkara ni lah masalah cara kita nak beriman dengan qada wal qadar. Kalau tak ada, tak jadi. Semua tadi itu apa yang datang di dalam Quran dan hadis. Dan jangan kita memasukkan soalan-soalan dan kemuskilan dan benda yang syok-syok dan wahai-wahai. Kerana maka semua perkara tadi itu orang panggil mukhasamah. Lawan bagi Tuhan. Mereka yang memasukkan akal fikiran dalam qada, maka dia tak sapa sama sekali kepada hakikat sesuatu. Bahkan dia akan jatuh di dalam lubuk kebingungan, di dalam lubuk kesesatan, dan akhir sekali jadi punah pegangan. Ish. Kacau duk masuk benda tak boleh nak masuk, punah tak? Mata kita, saya duk misal dah, mata kita benda hak tak kuasa kita tengok, kita kacau tengok, jadi mana? Punah. Tengok matahari kan. Boleh main net. Tak. Ish. Faham tak? Ni kita kena faham jadi jelas. Ngatuk dah Usamah? Tak dah? Tak gerak dah nampak tu. 15 minit dah insya-Allah nak sudah dah. Wa ahdara lin-nazari fihi qalban saqiman. Gapo pula ia kata? Gapo ia kata saat ni? Fawailul liman sara qalbuhu fil qadari qalban saqiman. Wasa ada jatuh sikit ni kalah mana. Sebab wa qad istamasa bi wahmihi fi fahmil ghaib sirran katiman wa ada bima qala fihi affakan athima. Tak ke wasa jatuh tak itu Muhammad? Tak serupa dah. Mata tu tak sama tak? Saya nak tengok nuskah hak saya pun gitu kak. Nuskah hak saya ni walah lagu tu juga. Nanti kita nak tengok. Kalimah kita tengok hak turut dia dululah. Turut makna hak dia beri. Kalimah hak dia beri. Kalimah ahdara, mana gapo ahdara? Daripada hadara. Makna mendatangkan. Dan seseorang yang mendatangkan lin nazari. Nazar mana tilik di sini. Bagi tilik kepadanya iaitu pada qada tu. Pada qada tu. Pada apa? Pada qada. Apabila sebut qada masuk qada. Pada qada itulah. Gapo nama? Akan hati yang saqiman. Akan hati yang saqim. Saqim mana? Inni saqim. Apa makna inni saqim? Ai inni maridun. Nyakit, sakit. Maka tengok lihat. Maka sesiapa yang melihatkan pada qada dengan hati yang sakit lagi penyakit, tidak tengok dengan hati yang sejahtera dan selamat, maka jadi lagu mana? Jadi sesak lah orang tu. Apa yang Tuhan letakkan kita ni jadi orang Melayu? Kalau aku beranak jadi orang Amerika, apa aku maju? Ada tak orang mikirlah tu? Apa? Nyo cari, nyo masuk cari dalam qada Tuhan tadi tu. Itu hati penyakit tu. Faham tak tu? Tu hati penyakit.
Jadi kita kena faham gini, ulama nak royak. Urusan sakut dengan qada ya kerja Tuhan. Tak kuasa pandangnya kita, akal fikiran kita nak pergi sampai kepada hakikat. Tak kuasa. Kerana dia Rusia bagi Tuhan, akal kita ni mahdud tak? Ada sakat tak? Ada. Ada sakat teh. Tahu tak kata dalam hati Usama sekarang duk kecek ke apa? Tahu. Dalam hati Muhammad ni tahu ada duk telitah ke? Tahu tak? Buat apa tak tahu, dia kata tak ada akal ke kan? No, ya tak akal gi tak siapa. Pada mau nak misal lagu mana akal gi tak siapa. Tak ada payah kita pakai telefon belaka. Cuba naik tak bukit tak ada pak gelombang dia tu. Bawa saja. Tak gitu, sungguh tak? Oh, dia motor naik bukit ni misah hak dulu. Misah hak baru sikit naik kapal tubek. Nak pergi ke Mekah ke? Tubek daripada Bakak tu nak pergi ke Mekah. Naik duk tah tu boleh setengah jam habis dah. Gelombang dia, nak telefon tak boleh dah. Pada motor telefon tak ada ganon, telefon tak boleh. Mu ambil telefon, ambil telefon. Aku royak tak reti. Gitu. Akal kita support tu. Akal kita seperti itu. Heran tu, dia ada sakat teh dia. Dia ada sakat teh dia. Kita faham. Sebab itulah akal yang duk pergi cari perkara yang gaib sama saja dia cari qada-qada. Duk pergi cari hakikat Tuhan, duk cari perbuatan Tuhan, supaya tu. Supaya belaka tu. Faham tu? Kemudian dia kata apa nama ni? Dia kata, berarti saya nak ayat sini. Hati kita ni ada apa bagai? Hati manusia. Dalam ilmu akhlak ataupun di dalam ilmu orang panggil kata tarbiyah, nak panggil ilmu tasawuf pun tak apa. Kita tak ada karik mana dalam masalah panggil. Tak ada karik mana. Tapi karik lah kalau kita panggil ilmu lain pada hak. Kita letakkan nama sebagai syarat panggil. Ilmu ihsan ke, ilmu sakut paut dengan ihsan lebih molek. Sebab ihsan ni ia nak suluh di hati. Sungguh tak tahu Tuhan suluh di hati? Sungguh. Dalil dah tak daripada hadis. Duk dia. Hadis. Nanti duk dia. Dia dulu. Ambil makna dah. Ambil makna. Apabila satu jenis tu sehat ataupun segar selain daripada jasad bagi tubuh badan tu segar. Dan iaitu anggota tu ialah hati. Ialah hati. Tak apa dah. Terima kasih. Anta? Ni nak ni. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Setengah daripada murjiah dia baca sekadar tu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak ada tengok pada rupa luar, tapi Tuhan tengok pada hati. Sebab tu aku tak pakai tudung pun hatiku molek. Bagi Almania lagu tu, kalau kita pergi kot negara-negara tepi-tepi kita lah tu. Orang Syia pun ada dah, orang kita ni pun ada. Orang Arab pun belah tu juga. Dia kata, hati kita molek walaupun kita tak pakai tudung. Orang perempuan. Hak lelaki, hati kita molek tak semaya. Berbagai-bagai hati. Tetapi apabila kita tengok sungguh dalam hadis tak menyokong. Ingatlah. Ni mukjizat Quran dan hadis. Dengan molek nak ayat malam ni. Lah mana Usama? Yakni Quran kalau ahli batil ambil ambil dia hujah makan tuai. Nak makan tuai. Dia akan telai tuai hak orang ambil dia tu. Juga hadis. Sebab itulah ulama sunnah dia kata fangzur
ila adillati man khalafa sunnah. Cuba kita tengok kepada dalil-dalil mereka yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyalahi akan hawa dia tu. Akhir sekali, hiya hujjatun alaihi la lahu. Hujah tu makan diri, bukan bantu dia. Sebab tu saya tajribah dengan wasiat. Itu bukan wasiat orang korong kita, wasiat korong atas-atas tu. Ulama kita ambil waktu orang mari. Kalau kita perhati tengok, ya ambil dalil makan diri. Hadis pun makan diri. Hayat Quran tu sama telah dah. Yang duk kacau, rasa kacau. Sebab hadis tadi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya kerak a'malikum tu baik. Sebab tu jangan gaduh kata, ni kita baca dah mata, kita katuk dah ni telinga ni, dua-dua ni katuk ni. Apa katuk? Tak saya masuk orang mengupak. Tapi terbahong di atas Nabi lebih teruk daripada tu berlipat ganda. Lagi. Dusta di atas Nabi ni cerak berlipat ganda di atas orang hak lain-lain. Dengar orang ngupak ni maksiat ya, tapi bukan hukum syarak lah di sisi dia, sebab hukum syarak 5 ya di sisi dia. Tak gitu, boleh jadi kata boleh di sisi dia. Tapi dia buat warak benda dia kata boleh pula, dia kata. Nampak tak tu? Tetapi dusta di atas Nabi lah nak jadi. Nabi kata, al-kadhibu alayya laysa ka-kadhibi ala ahadin minan nas. Dusta di atas aku bukan sebagaimana dusta di atas orang lain-lain lah. Tak iti. Dia suruh, kalau saya suruh cangkiu lalu dah. Cangkiu ke kana? Ilan nar wa bi'sal masir. Ada apa? Gana? Ada lagi masalah deh ni. Sebab tu Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dia kata dalam kitab dia mustalah tu, dia kata ngaji molek lughah Arabiah. Siapa dia baca hadis salah baris, masuk juga lewat dalam hadis tu. Sabit tu orang tempat kita ni baris mari dulu, tapi sepakat lupa darajat hadis. Tak gitu. Apa nama inna ruhi gagapo dia kata tu dalam hadis, dia kata rawahu ad-Darqutni, inna ruhi hadirun 'inda dzikri maulidi. Kena baris. Nampak? Tapi maut nak. Allahu akbar. Subhanallah. Tu tak boleh kata apa tu. Kalau katanya di Wahabi selalu dah. Hadis maudhu' ni kita ayat hadis maudhu' jadi Wahabi. Sakut gapo? Coba kita tanya, sakut gapo? Ibnu Jauzi jawab kitab maudhu'an Wahabi petai lagi. Tak ada kena mengena dengan orang kita. Paktai kita ni duk pergi ambil. Tak serupa dengan dia sikit. Selalu dah. Tu makna tu. Tu tempat yang kita kena jauh diri dah. Lah duduk mana dah ayat tadi? Faham lagi masalah tu? Kena ada qalban saliman. Kalau gitu hati kita ni bagi pada berapa? Tanda molek faham molek. Iaitu hati itu ulama kita kata dengan sabil ijmal ada 3 darajat hati. Ada tiga perkara. 3 apa panggil? 3 lapisan lah. 3 jenis lah. 3 jenis. Yang pertama apa panggil al-qalbus salim. Qalbus salim. Apa makna qalbus salim? Hati yang sejahtera. Facebook tak? Dalam Quran, qalbis salim. Mana Basri? Tak lagi? Lagi tak? Siap juga. Tak lagi? Ada qalbis salim. Ada tak? Tak ada. Pala ayat illa man atallaha
biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati apa sejahtera tu? Hati yang ada iman, hati Islam, hati ihsan, hati tauhid. Itu maknanya gitu. Kemudian hati yang kedua, orang panggil hati apa? Hati mayit. Orang panggil hati mayit, hati mati. Hera tu hati mati. Qalbun mayitun panggil, hati mati. Hati mati ni tak sawak kan tu. Tuhan sebut sifat dia oleh Quran, walaupun Tuhan tak sebut dengan qalbun mayyit, tapi Tuhan sebut sifat dia. Sifat dia kerah. Tuhan kata ana oleh Quran. Qaqalu turattib fi nafsik summa tatalaffaz bi lisanik. Tertib dulu Usamah, tertib dulu. Zawid kalamaka fi nafsik. Mana sempurna dulu dalam diri, kemudian istihdar mari waktu baik. Baru kenalah tu. Dekat-dekat nak kena dah. Ayat surah apa? Okey. Ada Umar. Ada Usamah. Ada fawailul lil fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Itu panggil hati mati. Lepas tu hati maradun. Hati marad, qalbun marid. Hani ingat tak? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tengok ayat Quran. Dia mau kata, dah Tuhan tanda kita hati menyakit, kita nak buat lagu mana? Menyakit maknawi bukan menyakit hissi. Tapi Tuhan kata dalam ayat Quran, tengok, ya kecek terhadap Tuhan tak ada adat tu lah tu. Tuhan kata kan, fi qulubihim marad, mula-mula sekali. Lepas tu fazadahumullahu marada. Apa makna fazadahumullahu marada? Makna tamu nyakit dah mun nak biasa ni ku nak ui. Ya kok tu. Bukan makna tak aku Tuhan nak ui ku nyakit belah. Mun peh salah diri, mun pun salah lah. Bukan Tuhan yang salah. Ni sampai ke setara tu manusia. Hak tu dah jadi kok lain tu. Sebab tu. Ni kita, sudah di situ, kita nak cara di sini pula. Cara di mana? Laqadil tamasa biwahmihi fi fahsil ghaib sirran katima. Gapo pula di sini? Masa siapa dah tak boleh kaca. Kalau kaca, tak ikut lain. Ya ikut lain. Laqadil tamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima. Nanti insya-Allah kita akan mengulangi pula sekali lagi. Biiznillahi ta'ala. Biiznillahi ta'ala. Biiznillahi ta'ala. Malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Ikutilah kita bersama. Ada lagi tak banyak dah lah. Nah, puas tak ngaji tahawiyah? Puas tak? Ya kita kalau ngaji kena lagu ya tak puas. Kalau ngaji tak kena lagu puas. Sebab tu kena cari orang ngajar hak pasal tak puas. Ya supaya royak bari tu. Orang nak royak ngajar supaya royak bari tak apa. Kalau mari dengan ibarat semata ni serabut kita. Nah, ya kena cara-cara ya juga. Nah, supaya kita dapat jadi ada semangat, ada gapo. Biiznillahi ta'ala. Maka pada malam ni sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh faham dengan cara molek akan isi kanunnya yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala daripada bab qada qadar. Tak habis lagi sama ramat habis dah. Tak habis lagi.
Sebenarnya kena habis dah lah kita ni, tapi masa siapa tak boleh kita melazimi dengan masa. Ikhwah kita nak tidur, nak berehat dah. Kita nanti masuk pula lah. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.